أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan peluang kepada kita, memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama nak berkumpul kembali, walaupun kita dalam alam maya gini, dapat juga kita kira bertemu mata, mendengar suara, tak merindukan suasana kita di Pulau Condong dulu khususnya. Kita dibesarkan bersama dan suatu pengajaran daripada kita dibesarkan dahulu, iaitu kita dapat berkumpul kembali dan menjadi pengajaran kepada kita, iaitu kita dibesarkan dalam keadaan suasana keluarga yang berbeza, tetapi kita disatukan pada satu tempat madrasah yang kita panggil Mak Taufik Pulau Condong. Jadi Alhamdulillah. Dan yang seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk kita masuk pada bulan yang begitu mulia yang kita panggil Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Ramadan ini khususnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara pertama iaitu kita mesti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sahabat kita, ada sebahagian daripada kita lah, beberapa orang, 2 orang tak. Ingatnya berburah Bukhari, yang mana beliau ni tidak tidak dapat bersama dengan kita. Beliau telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala awal daripada kita. Mungkin beliau pun teringin nak bersama dengan kita, nak melakukan amal ibadah bersama dengan kita pada bulan Ramadan ini. Dan bila mana beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terputuslah bekalan amalan dia, dan menjadi tanggungjawab kepada kita lah untuk sentiasa berdoa kepada beliau khususnya dan juga orang-orang yang lain untuk sama-sama mereka itu ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah untuk hari ini, sebagaimana sahabat-sahabat lain lah, sebelum ni berkongsi mengikut surah-surah ataupun ayat-ayat pilihan masing-masing. Dan hari ni hamba rasa nak terfikir ataupun terdetik nak mari berkongsi berkaitan dengan surah Al-As. Mungkinlah surah Al-As ini menjadi surah-surah pilihan ataupun ayat-ayat pilihan yang sentiasa kita guna untuk kita sampaikan tazkirah, untuk sampaikan peringatan di masjid-masjid, di surau-surau. Tetapi bagi saya ataupun bagi hamba sendiri tak rasa perkara ni adalah ataupun surah ini adalah surah yang sangat-sangat baik untuk kita sentiasa ulang ataupun sentiasa peringatkan, kerana dalam surah ini terdapat beberapa rukun-rukun ataupun perkara-perkara penting yang boleh kita ambil iktibar, yang kita boleh gunakan sebagai pedoman, sebagai pengajaran dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita mulakan daripada bacaan surah Al-As, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Sadaqallahul azim. Surah Al-As ini adalah surah
yang sangat pendek, mempunyai 3 ayat sahaja, sebagaimana surah Al-Kautsar. Tetapi surah ini adalah surah yang sangat penting. Kenapa? Surah ini kita boleh gunakan sebagai panduan hidup. Dalam surah ini lengkap menceritakan rukun-rukun utama yang mana jika kita melengkapi rukun-rukun ini, maka kita telah kita panggil sempurna dalam segala sudut aspek, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan berpesan tentang perkara yang baik, dan juga berpesan tentang perkara-perkara yang dengan sabar, perkara yang baik dengan sabar. Surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Mungkinlah kita semua ni tahu dah dari isi kandung ayat Al-Quran ini, dan kita semua dah dengar berkaitan dengan isi kandung Al-Quran ini. Cumanya surah ini diturunkan di Mekah adalah antara tujuannya adalah untuk memberi semangat ataupun menguatkan iman kita panggil generasi awal yang pertama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada generasi awal ini mereka ini kita panggil diuji dengan pelbagai ujian. Antaranya diuji dengan dengar ke ni? Dengar pada ya? Antaranya mereka diuji dengan penindasan terhadap penyebaran agama Islam. Ada juga diuji dengan kezaliman-kezaliman yang lain, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini ataupun surah Al-As ini memberi semangat kepada mereka ni untuk menghadapi ujian tersebut. Dan surah Al-As ini juga menjadi pengajaran penting kepada umat Islam, untuk mereka menggunakan ataupun memahami isi kandung Al-Quran dan menjadikan Al-Quran dalam surah Al-As ini suatu surah yang melengkapi segala amal kebaikan. Terdapat rukun-rukun penting dalam surah ini, sebagaimana kita sentiasa dengarlah, berkaitan dengan alladina amanu, itu rukun yang pertama. Kemudian wa amilus solihat, itu rukun yang kedua. Kemudian wa tawasau bil haq, itu rukun yang ketiga. Wa tawasau bis sabr, itu rukun 4. Jadi perkara ini yang 4 rukun utama ini adalah perkara yang sangat meliputi segala kita panggil aspek kehidupan seharian. Penting tidak penting surah ni, kalau kita panggil nak menunjukkan surah Al-As ni sangat penting. Allahumma salli ala Muhammad, sehingga kan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mana mereka ini melakukan sesuatu majlis dan salah seorang daripadanya nak meninggalkan majlis itu, ataupun salah seorang daripadanya nak mengakhiri majlis itu, mereka akan sama-sama baca surah Al-As. Jadi nak menunjukkan bahawa surah ni surah yang penting kan. Ada cerita yang penting dan isi kandung yang ada dalam surah Al-As. Kemudian ada petikan kata-kata daripada Imam Syafi'i berkaitan dengan surah Al-As ini, iaitu lau lam yanzilillahu siwa hadhihi surah lakafatin nas au lakafat. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menurunkan surah yang lain melainkan surah Al-As ini sahaja kepada manusia, maka cukup. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa Imam Syafi'i nak membuktikan bahawa surah Al-As ini, kalau ayat-ayat lain ataupun surah-surah lain dalam Al-Quran tidak diturunkan, hanya surah Al-As sahaja diturunkan, maka dah memadai dah. Kenapa? Kerana dalam surah Al-As ini diceritakan tentang iman,
Dalam surah Al-As ini diceritakan tentang amal yang baik dan sebagainya. Nanti kita akan masuk satu-satu surah nanti. Satu-satu rukun penting dalam surah ini insya-Allah. Jadi antara perkataan ataupun ayat pertama dalam surah Al-As ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kalimah wal asr. Demi masa, sesungguhnya demi masa. Wal asr, dan demi masa. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi masa, demi makhluknya, maka ini menunjukkan ada perkara penting ataupun ada perkara besar yang nak diceritakan dalam ayat ataupun surah ini. Sebagaimana kalau kita tengok dalam kaedah bahasa Arab, bila mana ada sahaja sumpah, sesuatu sumpah, maka ayat ataupun cerita selepas tu ia adalah cerita tentang perkara yang penting, yang perlu dititik beratkan, yang perlu diambil perhatian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah dengan wal as, demi masa, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dibenarkan ataupun boleh bersumpah dengan makhluknya. Kita manusia ni, kita tak boleh nak bersumpah dengan makhluk. Tiba-tiba lah, demi pokoknya, ataupun demi bola inilah, demi meja inilah. Maka tidak boleh. Haram bagi manusia lain untuk bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu ataupun yang layak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kerana apa? Itu adalah menjadi kekuasaannya. Itu adalah makhluk ciptaannya. Maka dibenarkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah itu. Sebagaimana ayat-ayat surah yang lain tak? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wasyamsi waduhaha. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan wadduha dan macam-macam lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berhak ataupun layak untuk bersumpah dengan makhluk, tetapi haram bagi manusia untuk bersumpah dengan makhluk. Manusia kalau nak bersumpah, dia mesti bersumpah dengan nama Allah sahaja. Kita dalam bahasa Melayu ni ada dengan nama Allah je lah. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab, dia ada pelbagai perkataan. Wallahi, wabillahi, watallahi. Itu semua termasuk ataupun dalam satu makna yang sama. Demi nama, atas nama Allah ataupun dengan nama Allah sahaja. Atas maksud yang sama. Jadi, dalam surah Al-As ini, dari segi tafsiran, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir pun dia bagi tahu tentang yang dimaksudkan dengan Al-As, iaitu masa. Ada juga tafsiran lain yang mengatakan bahawa Al-As ini adalah satu waktu yang masanya adalah hampir nak masuk waktu maghrib ataupun nak masuk waktu malam. Cerita tentang suasana zaman dahululah. Jadi banyak tafsiran berkaitan dengan maksud Al-As ini. Cuma yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan istifadah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-As ini. Iaitu yang pertamanya, kita mesti mengisi masa dengan baik. Kerana apa? Kerana bila mana kita menjaga masa dengan baik, kita menjaga waktu kita dengan baik, kita melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Sebagai contoh, kita menggunakan masa kita untuk kita bertemu mata, berbincang, berkongsi idea, berkongsi pendapat. Ini adalah satu perkara amalan yang baik. Adapun boleh juga kita menggunakan masa kita ni dalam bulan Ramadan untuk kita bertadarus, untuk kita membaca Al-Quran. Itu adalah satu perkara yang baik juga. Jadi kita menggunakan. Yang pertama ni iaitu kita menggunakan masa dengan baik. Kemudian kita kena ingat, masa ini sentiasa memakan umur kita. Mungkin kalau waktu dululah, waktu dulu kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mungkin berlari kot, keliling padat. Tapi bila mana masa ini memakan diri kita, kita tak dapat dah melakukan perkara tu. Mungkin dulu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di Mak Tafi Pulau Condor. Memang tak. Kita bersama. Tapi sekarang ni kita tak dapat dah nak undur balik masa tersebut. Menyebabkan perkara tu bila mana telah dimakan oleh masa, maka kita tidak akan boleh ulang kembali perkara tersebut. Okey. Jadi
kita perlu isi masa kita dengan perkara yang baik, dengan perkara yang tepat. Tak? Umur ataupun masa ini adalah satu perkara yang dia akan berbeza mengikut situasi orang. Tak? Ada yang kita panggil apa? Mengisi ataupun seseorang itu dia mengisi masa dia, waktu hidup dia tu dengan belajar. Boleh juga. Maksudnya perkara tu adalah perkara yang baik juga. Ada orang dia mengisi waktu dia suka dengan bekerja, maka dia boleh bekerja. Ada orang yang suka mengisi waktu dia dengan membaca Al-Quran, maka itu adalah perkara yang baik untuk dia. Jadi yang penting kita mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang baik. Okey. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada ataupun sentiasa berada dalam kerugian. Apa yang dimaksudkan dengan manusia al-insan? Al-insan ni tak kisahlah. Tak. Dia tu raja ke, dia tu petani ke, dia tu pelajar ke, dia tu anak murid ke, dia tu orang kaya ke, orang miskin ke. Dia termasuk dalam golongan al-insan, iaitu manusia. Maka bila mana masuk dalam golongan manusia ini, Allah SWT bagi tahu dengan jelas. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Apa yang dimaksudkan dengan rugi di sini? Iaitu rugi kerana manusia ini tidak menggunakan peluang yang Allah SWT bagi ini untuk mencari keredaan Allah SWT. Dan manusia tidak gunakan waktu yang Allah SWT bagi ni untuk menjadikan dirinya berguna kepada masyarakat. Itu adalah perkara-perkara yang rugi juga kalau kita tidak gunakan dengan baik. Tak. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tak, illal ladzina amanu. Tak masuk dalam golongan orang yang rugi ini, kita mesti masuk kepada rukun yang pertama, iaitu ciri-ciri yang pertama, kecuali orang yang beriman. Jadi bila mana kita sebut orang yang beriman, iaitu dia mesti beriman dengan rukun 6. Kita belajar rukun 6 tak? Rukun iman. Jadi paling penting antara rukun 6 itu iaitu kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita percaya tentang hari akhirat. Itu adalah rukun ataupun dua rukun yang utama. Ada pun 4 lagi baki daripada rukun tu penting juga. Cuma yang utama adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita percaya kepada hari akhirat. Bila mana kita sebut tentang iman, dia tak boleh masuklah. Sama-sama kita dengar tak. Bila mana tentang iman ini kita tak boleh kita panggil tidak terpakai kaedah-kaedah matematik yang kita belajar selama ni lah. Tak. Bila mana kita belajar matematik tak. Bila mana nil tolak 1 baki 5. Tak. Bila mana 4 tolak 2 baki masih lagi kita panggil ada berbaki. Tetapi bila mana iman tolak saja 1 tak ada. Gugur terus iman. Tak. Tidak diterima ataupun syirik terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita mesti mempercayai dengan setuluh hati kita bahawa setiap perkara rukun ni kita percaya 100% tanpa kita ada gugur salah satu daripadanya. Okey. Sebagai contoh, kita percaya kepada Al-Quran. Tetapi ada dalam Al-Quran tu Ar-Rahim ni kita tak percaya. Iaitu sifat Allah. Tak boleh juga. Tak. Kita percaya tentang rasul-rasul yang ada, tetapi kita tak percaya bahawa Nabi Muhammad SAW tu adalah rasul. Maka tak diterima juga. Kita percaya bahawa kita panggil hari akhirat itu akan berlaku. Cuma dosa pahala ni kita tak terima. Kita kata tak ada dosa pahala. Dia kira hari akhirat berlaku tapi dosa pahala tidak ada. Maka tak boleh juga. Bila mana berkaitan dengan iman, kita mesti lengkapkan satu, kita panggil dia saling melengkapi. Dalam 6 rukun itu kita tak boleh gugur salah satu. Tak. Jadi ini sangat penting tak, untuk kita menjaga iman kita. Perkara iman ni kalaulah kita buat segala amal kebaikan tak, kita derma banyak, kita buat apa? Kita pergi haji lah kalau ada orang rezeki boleh pergi haji tak. Kita buat umrah. Kita buat pelbagai-bagai kita panggil perkara kebaikan, tetapi bila mana iman kita tak ada, maka gugur ataupun terbatal, tidak diterima segala amal kebaikan kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Tak. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu, iaitu demi sesungguhnya jika engkau dan pengikutmu mensyirikkanku, maka gugurlah amalanmu. Tak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala jelas bagi tahu kepada kita, bila mana berkaitan dengan iman, maka tak boleh. Allah SWT bagi tahu, kita panggil cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang terdahulu, mu nak buat perkara lain, mu buatlah. Tak, mu tak ada masalah kalau mu cerita tentang perkara lain. Tapi bila mana mu masuk sahaja bab iman, mu tak boleh mensyirikkan aku. Kok mana pun, mu baik setara mana, tak, membuat amal kita panggil amal kebaikan sebanyak mana pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak menjaga iman kita dengan baik. Tak, sebab itulah kita tengok daripada ada cerita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, bila mana pada sahabat ni dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita panggil dengan 1000 kejahatan. Kita panggil kejahatan yang dia telah buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Tak. Ada juga diceritakan tentang Allah SWT Muhammad, para sahabat yang mana memohon kepada yang datang cerita kepada Rasulullah SAW tentang perihal dosa-dosa yang banyak dia telah lakukan, tapi Allah SWT mengampunkan kesemuanya dengan syarat dianya ada iman dalam diri dia. Tak, walaupun kita melakukan kejahatan, kita bunuh 100 orang sekalipun, tak, kita buat perkara-perkara yang kita panggil diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, tetapi jika kita masih lagi ada iman dalam diri, Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya pintu taubat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghapuskan ataupun mengampunkan segala dosa kita. Kecuali dosa kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini dia boleh mengampunkan. Dia akan mengampunkan segala dosa-dosa kecuali dosa syirik. Tak. Dosa-dosa yang lain Allah Subhanahu Wa Taala boleh maaf belaka. Tetapi bila mana kita mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memaafkan dia. Tak, bahkan segala amal ibadat dia derma pun 100 juta pun, dia derma pun 1000 ya pun, tetapi bila mana amal iman dia tu tidak diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala amal kebaikan yang baik yang lain tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kemudian antaranya lain iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang melakukan amal soleh. Tak. Orang yang melakukan amal soleh ni dia berkaitan dengan amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hablum minallah. Kemudian amal soleh kita berkaitan dengan diri kita. Kita pun kena jaga juga. Ada amal soleh berkaitan dengan diri kita. Amal yang baik berkaitan dengan diri kita. Kita kena jaga juga amal soleh kita ataupun amal yang baik kita berkaitan dengan isteri dan juga keluarga kita. Kita kena jaga. Kita tak say hanya kita menjaga amal kebaikan kita dengan diri kita, sedangkan dengan orang lain tak boleh. Kita tak jaga. Contoh dengan jiran. Tak, kita buat balas dengan jiran. Tak boleh. Kita tak boleh. Memang kita kena buat baik dengan jiran. Jadi amal soleh ni dia termasuk segala aspek kehidupan. Kita dengan keluarga, dengan mak ayah, dengan isteri, dengan anak, dengan apa lagi, dengan jiran, dengan seluruh masyarakat, kita mesti menjaga amal baik kita ni. Kita tak boleh dengan hanya keluarga kita baik tapi jiran kita balah. Tak jadilah. Ada wa amilus solihat, amal yang baik, amal yang soleh. Jadi semua perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian ini boleh dijadikan sebagai amal soleh jika kita letakkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kita tidur dalam bulan Ramadan ni, kita bertemu gini pun menjadikan amal soleh insya-Allah. Kita buat baca Al-Quran,
kita mengulang, mungkin masing-masing jadi imam di rumah. Itu adalah perkara ataupun amal soleh yang kita panggil, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebagaimana hadis diceritakan dalam hadis, bila mana seseorang itu menanam pokok ataupun tumbuhan yang menyebabkan binatang makan pokok tersebut, ataupun manusia dapat mengambil manfaat daripada pokok tersebut, maka itu pun dikira sebagai amal yang soleh. Tak semestinya amal yang soleh ni kena derma, tak semestinya amal yang soleh ni hanya duduk semaya bed dah. Tak semaya bed, duduk semaya, duduk berzikir, itu saja amal soleh. Tak. Amal soleh ni termasuk dalam segala aspek kehidupan seharian. Tak, kita bercakap perkara yang baik, amal soleh. Tak, kita menasihati sesama kita, amal yang soleh. Kita baca Quran, amal yang soleh. Kita buat kerja rumah, amal yang soleh. Hatta kita bergurau, tak, kita bergurau bersama dengan isteri kita pun, itu adalah perkara yang soleh. Tapi dengan syarat kita meletakkan ikhlas ataupun meletakkan lillahi ta'ala yang utama. Yang menjadi penentu perkara tersebut menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia ini dia tidak mengisi ataupun membuat perkara yang tidak yang berfaedah dalam kehidupan sehariannya. Rugilah. Ni yang termasuk dalam innal insana lafi khusr. Termasuk dengan golongan orang yang rugi. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengisi waktu dia. Mereka tidak mengisi masa dia dengan perkara-perkara yang baik. Sebagaimana mungkin alhamdulillah suasana kita dididik di Pulau Condong dulu, walaupun masing-masing ada nakal dia tapi benda tu adalah perkara yang biasa. Tetapi bila mana kita telah dididik dalam suasana yang kita panggil dalam suasana yang ada agama, menyebabkan kita bila mana dalam bulan Ramadan kita tahu benda apa yang perlu kita buat. Kita akan mengulang Quran, kita akan baca Al-Quran, kita akan solat malam, kita akan menunaikan 5 waktu di awal, solat 5 waktu di awal waktu. Kita tahu perkara itu perkara yang perlu kita lakukan, utamakan dalam bulan Ramadan khususnya. Tapi kalau bagi mereka yang tidak ada basic agama, yang tidak dalam suasana keluarga dia tu pun, mak ayah dia pun kadang celak-celuk semayang, baca Quran pun dia pun sakut-sakut baca Al-Quran. Mak ayah dia pun tak boleh baca Quran. Jadi kita fikir, suasana keluarga yang macam ni, mereka ni payah untuk mengisi waktu mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebab itulah penting bagi kita untuk mendidik keluarga kita khususnya dengan melakukan amal kebaikan, dengan melakukan kita panggil perkara yang bermanfaat. Dan juga di sini saya nak tambah juga itu berkaitan dengan kita menitik beratkan perkara agama dalam kehidupan keluarga kita. Sebab apa? Bila mana kita tidak menjaga agama ini ataupun tidak mendidik agama dalam keluarga, suasana sekarang ni menjadi penentu kepada kita. Apa yang saya masukkan di sini adalah bila mana kita mungkin keluarga kita, suasana kita ni dalam didikan agama, tetapi menyebabkan kita ni bila mana contoh masjid sekarang ditutup, kita tak boleh nak pergi semaya masjid, semaya tarawih khususnya, kita tak boleh nak pergi masjid. Jadi menyebabkan kita ni akan dapat buat solat berjemaah di rumah. Tapi bagi mereka yang tidak menggunakan ataupun yang tidak dididik dalam suasana agama, menyebabkan dia ni tak boleh nak buat solat sunat tarawih dengan baik. Mungkin dia boleh buat, tapi berbezalah banding yang dulu kita duduk di masjid imam baca panjang sikit ke, baca setengah muka surat, baca satu muka surat. Mungkin sekarang ni baca daripada Alhaakumut Takatsur sehingga surah mungkin Al-Ma'un, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, setiap rakaat kedua mesti surah Al-Ikhlas sahaja. Jadi perkara tu yang menyebabkan kita terasa bersyukurnya kita dihidupkan dalam suasana yang kita panggil suasana didikan agama. Kerana apa? Kerana didikan agama ini kita tak nampak dengan sekarang, dengan terus kita takkan nampak.
ia akan mengambil masa tak? Sebagaimana kita dengar apa tok nenek kita dulu duk cerita deh. Bila mana tok kita atau ayah kita mengajar ataupun belajar agama, mereka kata apa? Mu ngata anak mu ngaji agama ni, gapo mu nak makan esok? Anak mu nak makan gapo esok? Anak mu nak kerja gapo esok? Tapi sekarang ni dah terbalik. Sekarang ni suasana ibu ayah, ibu bapa ni dia dah berbeza. Mereka sangat mementingkan nilai agama dalam kehidupan seharian. Okey. Kemudian watawa kita masuk pada rukun yang seterusnya, iaitu watawa saubil haqq. Itu berpesan dengan perkara yang benar. Tak. Bila mana kita bincang tentang perkara yang benar, syaitan diri pun mengaku dia buat perkara yang benar. Tak, walaupun syaitan duk patut neraka pun, dia masih lagi mengaku dia tu buat perkara benar. Fir'aun, dia duk patut neraka, dia mengaku yang dia ni buat perkara yang benar. Tak, hatta sesuatu penjahat, pencuri, tak, dia merompok pun, dia mengaku yang dia buat perkara benar. Sebab apa? Dia bagi tahu, aku curi ataupun aku merompok ni nak bagi makan anak bini aku. Jadi tak salah bagi aku nak merompok, aku nak mencuri. Dah aku tak ada kerja, aku tak ada duit, aku tak ada duit nak bagi makan kepada anak bini aku, nak beli barang, nak bagi makan kepada anak bini aku. Jadi apa salahnya kalau aku merompok? Nah, maksudnya di sini mereka mengatakan mereka itu benar. Semua orang kata atas muka bumi dia masing-masing akan benar. Tapi benar yang sebenar-benarnya adalah al-haqqu min rabbik, iaitu perkara yang benar ataupun kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala takum minal mumtarin. Dan maka janganlah kamu masuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu tentang perkara itu. Jadi ini menunjukkan bahawa watawasau bil haq itu berpesan-pesan tentang kebenaran, iaitu berpesan-pesan tentang kebenaran yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya manusia cakap benar itu adalah benar, tak. Kita mesti akan nilai dan mesti menilai perkara tersebut mengikut pandangan ataupun sisi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti kena jelas, bila mana kita membenarkan perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagai contoh, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya berzina. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu haram, maka haram untuk kita berzina. Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan sesuatu perkara, maka itu adalah harus untuk kita buat. Sebagaimana contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa haram kita makan daging babi, daging khinzir, maka haram untuk kita melakukannya. Jadi kebenaran yang sebenarnya adalah kebenaran yang kita nilai mengikut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tengok perkara tersebut. Jadi sebagai contoh, perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dibenarkan juga oleh sains. Kita tengok. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang dibuktikan dengan sains. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran ni, matahari ini dia akan berpusing. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, pada tempat yang telah ditetapkan, tapi dia akan bergerak lah. Maksudnya matahari itu akan bergerak. Tapi orang dulu tak, matahari mana bergerak, dia akan duduk setepak lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran kata, matahari ni akan bergerak. Jadi bila mana kita kaji dengan dalam bentuk saintis, secara saintifiknya mengatakan memang tak, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran itu adalah perkara yang betul. Sebagai contoh yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan babi. Bila mana orang dulu kata, babi ni, daging babi ni sedap lagi pada daging kambing. Macam mana boleh Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan umat Islam ni makan daging babi? Jadi sekarang ni telah terbukti, telah terbukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diungkapkan ataupun apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu adalah betul, bertepatan dengan apa yang ada dalam bukti saintifik. Itu nak menunjukkan bahawa perkara ini adalah penting. Jadi
bila mana kita watawasau bil haq, tak, kita nak berpesan tentang kebenaran. Bila mana kita faham maksud berpesan dalam kebenaran, kita nak pesan kepada siapa? Bolehkah kita pesan hanya pada diri sendiri saja? Boleh. Tapi setakat kita bagi maki kita je lah. Kita tak boleh nak buat perkara yang lebih baik. Tak, sedangkan dalam Islam mengajar ke kita buat perkara yang baik pada diri kita dan kita buat perkara yang baik pada diri orang lain juga. Jadi kita dah pesan pada diri kita watawasau bil haq. Okey, kita menyampaikan perkara yang benar pada diri kita. Tapi kita pun nak kaji balik. Aku nak sampaikan perkara yang benar pada orang lain. Ni maksudnya Allah SWT nak cerita tentang kepentingan kita berada dalam jamaah. Tak, kepentingan kita ni berada dalam sesuatu komuniti. Penting untuk kita. Sebab apa? Bila mana kita berada dalam suatu jemaah, satu komuniti yang sekitar kita akan dapat menyampaikan perkara-perkara yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat, kita panggil, kalau kita faham ayat Al-Quran, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, tidak dinyatakan secara clear bahawa kita perlu berjemaah, tetapi dalam maksud tersirat di sini kita dapat faham bahawa Allah SWT menyarankan ataupun menyuruh manusia ini jangan keluar daripada masyarakat, mesti hidup dalam komuniti. Kita tak boleh, maksudnya kalau kita rasa kita ni pandai, kita ni bijak, tapi kita pun duduk sorang, tak jadi. Kita mesti berada dalam suasana, dalam masyarakat, dalam jamaah. Cumanya kalau kita nak melawan sesuatu perkara yang syirik ataupun sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti memerlukan jamaah untuk kita menyampaikan, untuk kita berkuasa, untuk kita panggil apa, gagah sedikit untuk kita melawan kejahatan tersebut. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandingkan, bila mana seseorang itu dia berada seorang diri, dia akan mudah Allah SWT. Ini hadis mungkin boleh perbetulkan, tak ingat. Dia adalah hadis ataupun kata-kata. Iaitu bila mana kita berada dalam suatu jemaah ni, kita akan lebih kuat ataupun lebih kukuh daripada diri kita. Tapi berbanding kita berada dalam berseorangan. Nah, ini cerita tentang apa, serigala apa semua tu lah. Okey. Dan juga bandingan orang yang berada dalam suasana yang baik ataupun suasana yang tidak baik, itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang itu bila mana dia berkawan dengan orang yang tukang besi, maka dia akan dapat bau ataupun haba yang busuk daripada tukang besi itu. Tetapi sebaliknya, bila mana kita berada dalam suasana ataupun berkawan dengan orang-orang yang baik, maka kita akan dapat kita berada dalam suasana orang yang jual minyak atas, maka kita akan dapat manfaat ataupun bau yang wangi daripada penjual minyak atas itu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa pentingnya kita berada dalam suasana berjemaah, yang mana jemaah tersebut mestilah jemaah yang baik, yang membenarkan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, watawasau bis sabr. Berpesanlah kamu dengan sabar. Jadi bila mana kita nak berpesan dengan sabar, yang dimaksudkan di sini adalah bila mana kita nak bagi nasihat kepada seseorang ini, ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Memerlukan tabah yang kuat. Sebab apa? Kita nak memahamkan seseorang, kita nak memberikan kefahaman kepada seseorang ini adalah bukan perkara yang mudah. Tak semua orang boleh dengar nasihat. Tak semua orang boleh dengar ataupun boleh terima nasihat daripada seseorang. Kecuali kita ni terus-menerus menyampaikan kebaikan tersebut dengan sabar. Jadi nak menunjukkan bahawa saling menasihati ini adalah satu perkara yang penting. Dan juga kita ni, bila mana sahabat kita ataupun saudara kita nasihat kepada kita, walaupun kita ngaji tinggi setara mana pun, kita mesti dengar. Kita mesti dengar dulu gapo yang dia nak sampaikan. Adapun kalau kita nak sampai kepada orang, kita pun kena sabar. Kita tak boleh mesti orang tu kena terima, tak. Dia tak semestinya. Tak, sebagaimana Rasulullah SAW pun dalam kisah perang Badar, tak.
ataupun dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah. Nak berhijrah daripada daripada Mekah ke Madinah. Sampai sahaja di Madinah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok suasana di Madinah ni ada pokok-pokok kurma, pokok-pokok kurma yang baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok masyarakat di Madinah waktu tersebut, dia kita panggil apa? Ambil benih kurma, pokok kurma jatuh ni, dia sembur di pokok kurma tina. Dak menyebabkan ini adalah nak membantu ataupun nak mempercepatkan tumbuhan ataupun buah-buah tu, kita panggil buah dengan molek. Maka Rasulullah SAW kata pada waktu tersebut, tak apalah, biar gitu, boleh tak biar gitu. Jadi bila mana kata-kata tersebut daripada mulut seorang Nabi SAW, maka masyarakat Madinah tersebut tak buatlah perkara tersebut. Tak buat, biarkan dulu. Jadi bila mari ke depan tu, hasil tanaman daripada pokok kurma tersebut menyebabkan kurang daripada biasa. Jadi mereka dapat datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dengar saja keluhan itu, sebab sebelum ni pokok banyak je buah, tapi lah ni kurang. Tak kurang buah-buah tu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mu ni tahu lebih tahu daripada perkara dunia berkaitan dengan mu ni. Jadi lepas daripada tu mereka pun melakukan seperti mana biasa. Ni nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun dia seorang nabi, baginda seorang nabi, baginda tetap juga mendengar nasihat daripada orang-orang yang bawah daripada dia. Sebagaimana kisah perang Badar pun bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mencipta satu, kita panggil camp lah, camp tentera bagi nak menghadapi musuh di hadapan tu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih satu tempat nak jadikan ini adalah sebagai pusat untuk umat Islam berkumpul. Tentera-tentera Islam berkumpul untuk melawan musuh. Maka bila mana berlaku tersebut, mari seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini keputusan ini adalah keputusan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun keputusanmu sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah keputusan daripada pendapat aku sendiri. Maka bila mana dengar saja tu, sahabat badui itu terus jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak setuju dengan perkara yang membuat ni. Perkara yang membuat ni, keputusan mau pilih tempat ni, aku tak setuju. Seeloknya kita pergi depan sikit. Sebab apa? Di Badar ni dia ada beberapa poin-poin ataupun punca-punca air. Jadi bila mana kita duduk belakang ni, musuh pun dah boleh ambil air, kita pun boleh ambil air, sumber air. Tetapi kalau kita bergerak ke depan sikit, menyebabkan musuh tak boleh ambil air, kita je ada punca air. Jadi Rasulullah SAW menerima cadangan ataupun nasihat daripada para sahabat itu. Jadi tu nak menunjukkan bahawa watawasau bis-sabr, iaitu menyampaikan perkara yang baik dan kita mesti sabar. Kita mesti sabar dalam kita nak menyampaikan perkara yang baik. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dalam surah Al-Asr ini ialah, iaitu perkara yang pertama, kita mesti menjaga masa. Kita mesti menjaga masa, kita mesti meletakkan ataupun menyusun jadual kehidupan kita seharian. Dan yang kedua, kita mesti mengutamakan iman dari benda-benda yang lain. Kita mesti mengutamakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita mesti menyampaikan sesuatu yang benar, iaitu suatu perkara yang benar itu adalah perkara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, iaitu kita nak menyampaikan sesuatu nasihat itu, kita mesti sabar. Kita mesti kita panggil bertoleransi. Jangan pula kita ikut benda yang kita nak sampaikan orang mesti dengar. Tak. Jadi kita mesti ingat 4 perkara rukun utama, yang mana rukun ini diceritakan dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr ni kalau kita faham, kita boleh kaji betul-betul, dia menceritakan, kita panggil hampir keseluruhan isi kandung Al-Quran. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang, yang lemah tu boleh pakat betul. Mungkin ada kesilapan fakta, mungkinlah tersilap, tapi kita boleh sama-sama perbetulkan insyaAllah.
Wallahu a'lam bishawab, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pengurusi majlis ke? Kita tak ada pengurusi majlis tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila siapa nak tambah? Kalau ada siapa-siapa nak tambah ke, nak betul-betul sikit ke, boleh masuk lah. Ada sikit. Okey. Tambah sikit je lah. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata wal asri innal insana lafi khusr, kemudian Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat, ini satu isyarat kepada kita bahawasanya Allah nak betul-betul takkid. Allah nak bagi betul-betul ketetapan. Allah nak biar kita tahu betul-betul bahawasanya hisab Allah nanti di hari akhirat, yang hisab nanti dia lepas pada semua dibangkitkan balik, Allah jelaskan kepada kita bahawa hisab berdasarkan amalan dia. Okey, ini boleh disokong dengan ayat yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah kan. Allah kata pada hari tersebut dipamerkan kepada seluruh manusia satu pameran yang mana menunjukkan amal ibadat yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mana beramal dengan perkara-perkara yang sekecil-kecil zarah pun akan nampak kebaikan dia. Siapa dia hak buat kecil zarah kejahatan apa akan nampak. Jadi maknanya ayat ni dia selari dah dengan ayat illal ladzina amanu ni, selari dengan ayat itulah. Maknanya hisab tu berdasarkan amalan kita. Kemudian ada satu hadis daripada Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Sahih Bukhari daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal 'abda la ya'mal 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah. Sesungguhnya seorang hamba tu kemungkinan dia ni boleh buat amalan ahli neraka. Maknanya benda-benda maksiat lah, benda-benda maksiat, tetapi sebenarnya dia ni tergolong dalam golongan ahli syurga. Wa ya'mal 'amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar. Dan juga dia ni boleh melakukan dalam kehidupan dia ni, sepanjang hidup dia ni, dia boleh melakukan amal-amal kebaikan sepanjang hidup dia. Dia mayar, dia puasa, dia buat zakat, dia sedekah, dia macam-macam buat baik dengan orang. Wa innahu min ahli nar. Tengok apa akhirat dia ke? Dia ni masuk dalam neraka. Kerana apa? Nabi kata wa innamal a'mal bil khawatim. Ini kunci dia. Maknanya kita buat apa-apa pun, kalau kita buat kebaikan banyak-banyak pun, kita kena ingat bahawasanya innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dikira pada pengakhiran dia. Seluruh amalan dikira pada pengakhiran. Jadi kalau pengakhiran molek, insya-Allah amal-amal hal lain itu akan jadi molek. Tetapi bukan isyarat kepada kita bahawasanya kita kena buat benda-benda hak maksiat apa semua, patutlah kali kita tabat adab. Isyarat kepada kita bahawasanya kita kena penuhi kehidupan kita dengan amal kebaikan sampai ke penghujung hayat. Dan kalau kita ni orang-orang hak buat dosa dah, kita buat amal-amal hak maksiat, kita buat macam-macam tu, kita kena yakin dan pasti bahawasanya selagi bukan pengakhiran kita, selagi itu pintu taubat masih terbuka. Jadi tu hadis Nabi nak kita baik. Jadi penambahan berkenaan dengan illal ladzina amanu wa amilus solihat tu. Amal soleh tu lagu mana? Maknanya selagi mana Allah tak tarik nyawa kita, selagi itulah kebaikan. Kalau kita nak pendosa, selagi itulah pintu taubat Allah masih terbuka. Jadi tu kunci dia. Innamal a'mal bil khawatim. Sekian saja. Nak tanya soalan sikit ni boleh ni? Jelas. Jangan tanya ni. Boleh. Jangan tanya ni. Tanya orang lain ya. Kita pakai tanya belakang lah. Kata tafsir bukanlah ini mungkin lebih umum lah, lebih luas daripada konteks surah Al-Asr, iaitu apabila tadi ada sikit tersentuh pasal tafsiran tentang kawakib, apa ni, planet ke apa dia, bukan planet, pasal Hari Zee tadi pasal tafsiran tu kan, matahari. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan sains dan juga ayat Quran yang kadang-kadang sains tu adalah berubah-ubah, benda yang berubah-ubah. Adakah kita beriktimat kepada sains ataupun
takwilan tu adalah berubah-ubah tafsiran Al-Quran itu. Betul-betul ya. Baiklah. Afaf. Ha. Nak masuk tanya? Okey. Ustaz Ki tu. Maknanya dengar. ya. Mata ada anak nak makan dah. Betul. Okey gini. Anak ngepop. Dia kita kata tafsir Al-Quran boleh berubah. Boleh pun tak ada berubah nak kata tafsir Al-Quran asalkan tidak melencong daripada makna asal tak ada masalah. Cuma apabila kita kata dia tanakut, dia ni ta'arud dengan ayat Quran, bagaimana kita nak ambil hak mana? Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ambil bahawasanya Quran dan kalamullah ni memang kita kata hak benar. Kalaulah kita kata sains pada waktu sekarang ni membuktikan otherwise, membuktikan sebaliknya, maka kita kena berpegang bahawasanya Quran itu betul. Quran itu betul. Mungkin di sana tak sampai tahap lagi kalau lagu mana tu kita tak tahu. Tapi kita sebagai orang Islam kita kena kan kita kata rukun iman tak ada juga percaya kepada kita termasuk Al-Quran. Jadi kita memang kena percaya, yakin dan percaya bahawasanya semua kalamullah itu benar. Mungkin hak tak benar adalah tafsirannya ataupun terjemahannya ataupun fakta itu sendiri. Gitu. Gitulah. Sebab macam Nik katalah kalau kita sebagai orang Islam ni matematik itu tak jadi matematik dah. Betul tu. Maknanya dia punya sifat gitu. Kalau apa-apa dalam Quran mengikut tafsiran dan mengikut terjemahannya yang betul, kita kena yakin dan percaya walaupun tak berlaku lagi. Jadi kita kena percaya. Jadi kalau gitu rasa menjawab dia rasanya. Kau dok lagi Jelas. Nak tamu sikit boleh ke? Boleh. Sila. Dah buka kamera dah. Nak tengok rambut dah. Respon. Kan dah botok. Mesti panah ni kena cukur. Dah. Mu cukur atas saja. Kau mu cukur kiri kanan. Tak cukur. Apa tak kau cukur kiri kanan? Cukur atas saja. Cukurlah. Oh. Dah. 2-3 hari lepas kau tengok. Nampak tak ada tengah. Mana? Okey lah. Tengah depan. Malu nak naik. Jadi Zala ni. Dulu orang mohon tengok. Design lah ni. Tak apa. Silakan. Respon masa tadinya kepada ialah bila berlaku kita kata pertembungan ada antara ayat Quran dengan kita sebut teori sains ni kan. Jadi dia ayat Quran ni dia ada hak kita kata hak qat'i. Tak. Dia ada hak dhanni. Dhanni sini dengan makna bukan kata ayat Quran dhann. Contoh mudah sikit. Bila mana bertembung di antara ayat Quran hak qat'i dengan teori sains kan. Contoh dia penciptaan manusia. Jadi ada teori sains yang sebelum ni kata teori Darwin tu kayak hak manusia asal daripada daripada buruk tu tak? Buruk. Ayat Quran hak qat'i kata tidak berlawanan dah. Asal manusia ni daripada kita kata nutfah sebagai ataupun zaman Nabi mula daripada tanah, debu dan sebagainya. Jadi kena tolaklah hak teori sains tu. Hak tu jelas lah kita biasa jelas hak tu dah. Cuma ada satu lagi kita kata dia ada dalil yang dhanni bila mana bertembung dengan teori sains hak kita kata hak qat'i lah lebih kurang, maka kita kena selaras ke tafsir Quran tu lah. Contoh dia ayat Allah sebut berkaitan dengan bumi tu dah, wal arda madadna, dan bumi yang kami kita kata hamparkan. Ini menjadi dalil puak-puak istilah apa bumi flat. Bumi flat. Flat. Kita kata tak kena lah. Sebab sini ayat ni adalah kita kata hak dhanni. Jadi kita kena selaras ke tafsir mana mata kena dalam hal ni kena ikut
kena ikut sains lah. Tak kena ikut sains. Kena selaraskan tafsir itu dengan teori sains hak qat'i. Nah gitu. Tapi dalam Faham kok? Betul dah. Comel. Tak, boleh ke kita panggil sains tu adalah qat'i? Macam ralat lah. Tu nak istilah tu lah. Wallahu a'lam. Boleh ke guna Tapi tak qat'i boleh ataupun tidak tu. tak boleh guna. Sains tak qat'i. Sains tidak qat'i. Tapi nak kata ijma' ahli sains. Lah gitu. Ataupun hasil kajian daripada sains mengatakan gini. Tapi tafsirnya kata gini. Dah sebab kalau contoh kita kata hak dimaksudkan kadar sebagai sains qat'i ini adalah hak itulah maknanya kajian oleh ijma' ahli sains, bukan seorang dua ya. Maknanya kesemua boleh kata rata-rata majoritinya ayat gitu. Jadi baru dikira sebagai kajian hak boleh kata qat'i lah, tapi tak qat'i. Kajian sains tak ada qat'i pun. Cumanya kita sandarkan lah gitulah. Kekuatan. Betul lah. Kita Sebab dia beza hak mula-mula tadi kan. Apa? Macam teori Darwin tadi, dia mana tak ada kita kata dari sudut sainsnya tak ada pembuktian secara jelas. Saintifik. Secara saintifik. Macam bumi ni kita kata lain dah ada mata ke dia. Memang jelas lah kita kata dah. Okey, boleh tak logik tak kalau kita kata bumi ni akan evolusi. Satu akan masa datang, bumi ni akan jadi flat. Tidak boleh. Tak kita kata bumi ni berevolusi. Daripada budak dia jadi ni. Allah qadir tak qadir dalam benda ni. Dan pada masa itu kita macam mana kita nak tafsirkan ayat tu pula? Ini dari segi iftiradiyat lah maksudnya. Tapi kalau kata kalau mai buah kalu tu kata tak jangan mai buah kalu. Tapi kalau ikut ayat tu fallahu qadirun ala kulli syai, tak ada masalah ke apa pun. Benda tu boleh berlaku kalau Allah nak berlaku. Pada waktu tu kita kata tafsir itu kena ikut tafsir yang betul lah. Allah hamparkan kalau contohnya. Tapi buat masalah ni kajian yang menunjukkan gitu, lagu tu lah kitanya. Gitulah kita kena etika. Tak tahunya nak kata qat'i tu lah sebenarnya, saintifik tu. Sebab benda ni saintifik ni berevolusi sama. Bilangnya apa ni bintang, bulan. Jangan masuk pasang. Aduh. Bah. Nak ke dia? Naknya mana selipar habis. Minta maaf lah ke dah. No adik. Okey, silakan. Tiga petang tak apa. Ada dah adik tu. Mana? Nak adik apa nya? Menipal. Kiko ya. Ni tu apa boleh lagi? Ni tak ada lagi. Mujib. Soalan ni. Sila. Ran nak nikah kau dah? Tak payah. Kau ni orang online. Tak jadi online. Online tak serok gambar tak? Ada lah. Soalan orang tanya. Penciptaan manusia ni asal daripada tanah. Dah. Kemudian ada ayat lain yang asal daripada debu. Apa? Patut ada ayat lain asal daripada apa? Nutfah. Sol. Min solin hamain tu. Min Nutfah. hamain masnun. Min hamain masnun. Patut nutfah atas dah. Jadi lagu mana kita nak kita kata biar faham molek lah. Perbezaan dalil tu. Bagus ada. Itu pekat tak? Pekat maksudnya pekat Nabi Adam tu memang daripada mintin. Lepas tu masuk bila mana masuk dalam rahim tu, kalau ikut nutfah, ikut sol gabut semua tu, tafsiran kepada pembentukan manusia dalam perut ibu, perikat-perikat dia. Tapi perikat asalnya daripada mintin juga. Cuma mintin ni hanya berlaku pada Nabi Adam, perikat Nabi Adam. Turun kepada hak lain tu semua mengikut peringkat-peringkat ataupun apa
kita panggil apa? 7 pikat tu. 7 perikat. Dalam perut ibu. Besar biji gua ni, biji gua ni. Cuma habis ada ke banyak ayat kata ni kata turab, ni kata tin, ni kata sol. Yang macam beza sikit lah. Debu, ada tanah, ada kata tanah liat. Asasnya sama kan. Bagi aku tak ada tanah aku apa pun. Memang benda daripada benda tu lah, debu daripada tanah juga, tanah liat pun daripada tanah pun tanah. Supaya kita kata kita nak apa, kita nak describe suatu benda, hak ni aku nampak benda tu gini. Kanda, aku nak describe kanda, aku nampak katil kanda. Orang nampak botok, orang nampak gemuk. Contohnya. Jadi benda-benda gitu, description tu benda biasa tapi asal benda hak di. Contoh dia bagi nombor 9 lah, nombor 9 dengan nombor 9. Orang tengok daripada bocor ni nampak 9, kalau bocor sana nampak 9. Ganah. Contoh ni tu Nes 9 gagal lah. Apa lagi? Kimi nak tengok Nes 9 ke? Tak ada gau. Contohnya gitulah. Maknanya kalau tanya aku tak ada tanah aku, tak ada pertikaian pun benda tu. Bukan benda contohnya kata-kata daripada api, daripada air. Ada tanah belakang semua tu kandungan tanah. Kali karang kering dia jadi debu. Kalau ayat betul dah beki ayat mula-mula tu. Hok mana beki ayat mula-mula ni je? Sains boleh berubah. Sains tu. Ayat Quran ni dia memang kita kena percaya gitulah, kalau dia lah ayat Quran. Lagu tu. Beres. Okey, beres. Beres belakang dah. Beres. Nak suruh muji boleh ke? Hui, gila. Jauh dengan TV. Wasa. Mana? Wujud. Beres tu nak asal belakang ni. Terima kasih belakang. Dia buat pula esok. Tapi esok Terima kasih Ustaz Nik, kita kenyang dengan ceramah Ustaz Nik. Kita memang lama ceramah Ustaz Nik. Nye makan tak ada kau. Wah anak ni. Anak tak habis dia gomo. Ni semacam. Dia orang beri. Masih dia dah. Okey, falyakul khairan aw liyasmut dia. Oh, aku marah. Tu bit dah tu bit dah. Awak ni aku nanti dulu kata kita aku nanti dulu lah. Okey dah, beres kau. Insya-Allah jumpa lagi. Maksud banyak lah kau. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Baik. Tak ada muka. Tak boleh ambil gambar-gambar kau ni tak? Kalau Zoom boleh ambil gambar-gambar dia. Itulah kata. Boleh. Tapi Zoom bahaya. Zoom bahaya pak. Janganlah, tak apalah. Okey, baik. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.